Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, Juruter Forensik Kewangan anda. Kita berjumpa lagi dalam segmen kewangan. Tapi sebelum kita bermula, tolong pastikan anda klik butang share dan juga klik butang subscribe bagi mereka yang menonton video ni dalam YouTube. Bagi yang menonton video ni dalam Facebook, pastikan anda share dan like video ini. Terima kasih. Cik Mak Aziz bersana. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah saran tuan untuk keluar Aisinal untuk kembangkan lagi duit tersebut selain daripada meniaga lah. Dia kalau meniaga ni sebaiknya jangan guna duit tau. You nak meniaga, you guna, saya sebut tadi, 4 modal yang sebelum kita pakai duit, which is masa, tenaga, pengetahuan atau ilmu dan kemahiran. Gunakan 4 tu dulu. Okay? Fikirkan secara kreatif macam mana nak meniaga tanpa keluarkan modal. Sebab kalau you boleh survive, kalau you boleh meniaga dan jadi seorang usahawan tanpa keluarkan duit ataupun dengan sedikit modal, maknanya perniagaan you boleh pergi jauh. Kita cuma guna duit ataupun modal ni untuk memperbesarkan perniagaan. Okay? Bukan untuk memulakan perniagaan. Okay? Itu pandangan saya lah. Now, untuk kita cerita pasal nak kembangkan duit dan sebagainya, macam yang saya sebutkan pada soalan-soalan yang sebelum ni, kita boleh tengok sektornya, kita juga boleh tengok apa yang sesuai dengan kita dari segi pelaburan dan sebagainya lah. Sebab benda ni nak kena belajar. Dia tak boleh macam, kalau saya mention saham kan, ada pula yang kata, oh tapi saya tak ada ilmu teknikal tentang saham. Kalau saya sebutkan financial futures, oh saya tak tahu futures apa. So, dia tak boleh main sebut macam tu. Okay? Sebab dia kena tengok, benda ni macam orang kata talent jugalah. Kan? Kalau saya kata menyanyi lah. Tapi kalau you suara pecah ke ataupun sumbang dan sebagainya, tak boleh menyanyi. Tapi mungkin you pandai menulis lirik. Okay? Mungkin you boleh buat tempo, okay? Tapi you tak boleh menyanyi sebagai contoh. So, faham tak maksud saya apa yang saya cuba sampaikan? Okay? Jadi kena tengok dari sudut individu tu. Okay? Sebab benda ni macam kena gali sikit. Sebab tu kita kena go through, individu yang terbabit dan kita tengok kat mana strength dia, kat mana dia punya kekuatan. Daripada kekuatan yang kita ada tu baru kita kembangkan. Dia tak boleh main macam, oh cik ada 5,000, cik beli emas. Sebab kalau dia tak tahu apa cerita pasal emas, orang lain boleh untung dalam emas tapi dia rugi kat emas, sebagai contoh. Ataupun, oh cik ambil duit ni, cik masukkan dalam unit trust. Dia tak tahu apa cerita pasal unit trust, orang lain untung dengan unit trust, dia boleh rugi dengan unit trust. Faham tak? Sebab untung rugi ni bukan pada bendanya, untung rugi tu adalah pada individu tersebut. Okay. Lagi banyak pengetahuan dia tahu, lagi kemahiran dia tahu tentang kewangan, lagi mudah dia nak untung. Tapi lagi bela kita pasal kewangan, lagi lurus kita pasal kewangan, dan lebih senang kita nak rugi, kena tipu dan sebagainya. Okay, so secara ringkas kena cari ilmu dulu. Patutkah nak refinance rumah pertama, nak settle hutang kecil seperti kereta dan 2 motor? So kena kira dulu tuan. Macam saya sebutkan tadi, kita kena kira dari sudut ROI-nya berbaloi atau tidak. Sebab nak tahu berbaloi tak tidak, untung tak tidak ni, kena kira. Dia bukan macam untung ni atau angin bertiup kat sana, saya rasa lebih untung. Tak boleh. Benda ni tak boleh main rasa-rasa. Benda ni nak kira properly. Okay. Kalau berapa hutang yang perlu kita lansaikan, kalau kita lansaikan hutang tersebut, berapa ROI yang kita boleh dapat, apa aliran tunai dia. Okay, kena tulis. Lepas tu pula kita buat perbandingan. Kalau kita refinance, berapa pula kita nak kena bayar sebulan? Berapa perbezaan antara apa yang kita bayar dulu dengan kita bayar sekarang? Berapa peratus kenaikan dia? Apa impact dia pada aliran tunai kita? Dan kalau kita kira ada duit lebihan pula, contoh macam dulu kita bayar 2,000, sekarang lepas refinance kita dah settlekan hutang, kita ada extra 1,000 pula. So adakah dengan duit RM1,000 ni kita dapat menyelesaikan rumah yang kita refinance tu lebih awal? Kalau jawapannya ya, selepas kita kira dan kita tahu macam mana nak buat, then jawapan saya silakan. Sebab itu lebih menguntungkan. Okay? Tapi kalau macam lepas refinance dah settle hutang ni semua, ada duit lebihan, rumah tu masih lagi tak boleh settle. Maknanya rumah tu sepatutnya settle 20 tahun, tiba-tiba dah jadi 30 tahun sebab kita refinance dan tarik tempoh, maknanya kita dah rugi. Dekat situ. Okay? Orang kata sebagai contohnya, untung batu, kan, rugi belian. Tak nak macam tu. Okay? So kena berhati-hatilah dan kena buat kiraan dulu baru kita tahu. Okey, Cik Nur Hazina bertanya, apakah tips penyelesaian hutang awal pinjaman bank dan kita dapat perkhidmatan yang banyak atau mesti refer kepada bank kerana sistem mereka berbeza? Okey. Kalau kita buat full settlement awal atau early settlement, kita akan dapat rebate.
Jadi dekat situ pun kita ada sedikit keuntungan lah. Contohnya kalau kita ikut bank, kita kena bayar 100,000. Okay, termasuk dengan bunga dan sebagainya. Tapi kalau kita dapat langsaikan hutang tu awal, mungkin kita hanya perlu bayar 80,000. So dekat situ kita jimat 20,000 dan kita juga jimat masa. Okey, itu satu yang kita boleh buat. Lagi satu apa yang kita boleh buat ialah kita juga boleh pecah-pecahkan hutang tu. Katalah kita ada hutang 100,000, kalau kita nak langsaikan terus 1,000 mungkin susah. Jadi kita pecahkan, katalah kita pecahkan 4 lah. So kita pecahkan 25,000, 25,000, 25,000, 5,000. 4 bank yang berbeza. Daripada satu bank pindah pada 4 bank yang berbeza. So 25,000. Kenapa buat macam tu? Sebab kita boleh fokus untuk selesaikan 25,000 yang pertama. Selesai tu kita boleh selesaikan 25,000 kedua, dan selesai tu kita boleh selesaikan 25,000 ketiga dan sebagainya. Okay, so kita juga boleh buat keadaan macam tu. Ataupun kalau semasa kita pecahkan hutang kita tu, so kita juga buat early settlement. Bermaksud asalnya 100,000, kita pecahkan 4, kita buat early settlement menggunakan bank yang 4 yang baru tu. So kita cuma bayar 80,000. Jadi kalau kita pecah 4, kita tak 25,000, kita buat 20, 20, 20, 20. Jadi setiap bank tu pun dah untung 5,000. Okay, early settlement Dan lepas tu kita boleh fokus untuk selesaikan 20,000 pertama, 20,000 kedua, 20,000 ketiga dan 20,000 keempat. Sebab bila hutang kita kecil, lebih senang nak fokus untuk langsaikan di awal. Okay, bagi contoh. Okay, kaedah nak menyelesaikan hutang ni ada banyak. So dia bergantung pada apa yang individu tu ada. Okay, secara umumnya saya boleh sebut, kita boleh guna kaedah snowball, kita boleh jual hutang, kita boleh guna kaedah equity dan sebagainya. Tapi nak tahu cara dia, nak kena tengok lah. Sebab individu ni berbeza So kes-kes ni berbeza. Jadi kita kena tengok dulu apa yang this particular individu ada. Lepas tu baru kita boleh come out dengan kaedah dan teknik yang paling sesuai untuk selesaikan dia. Alright, so soalan refinancing personal loan sebab buat bayaran yang besar pada principal, better dengan bank yang sama atau bank lain? Okay. Biasanya kalau bank yang sama, kita tak dapat rebate yang banyak lah. Itu yang pertama lah. Okay. Lagi satu, kalau bank yang sama, biasanya dia tak galakkan buat refinance. Dia suruh kita overlap. So dengan kata lain, dia suruh kita tambah hutang. Tujuan utama kita adalah untuk melansaikan hutang tersebut dengan lebih awal. Terutama kalau kita dah buat principal reduction macam ni, mestilah kita nak hutang tu selesai awal kan. So kenapa pula kita nak tambah hutang baru? Jadi kalau kita pergi bank yang sama, biasanya dia suruh tambah hutang baru, which is overlapping. Jadi kalau saya tak galakkan lah. Okay, so pergi ke bank yang lain yang dapat offer yang lebih baik, mungkin kadar faedahnya lebih rendah dan angsuran bulanan lebih kecil, sebagai contoh. Dan duit lebihan tu, aliran tunai yang lebih tu, kita boleh gunakan, kita boleh simpan, laburkan dan gunakan semula untuk langsaikan hutang tersebut dengan lebih awal.